Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to our channel, Horsepower TV channel. Hari ni RX8 lagi ya. Hari tu kita dah RX8. Sekali ni kita buat video Mazda RX8 lagi. Tetapi hari ni saya buat video ni sebab ada ramai yang tanya macam mana maintenance RX8 ni. Sebabnya apa? Katanya harga dah murah. Tapi bila korang tengok video kita orang yang mula-mula dulu, korang macam risau pula kan. Sebab saya kata, Carol kata maintenance dia macam teruk sikit kan. Jadi hari ni saya dengan Carol akan detailkan lagi berkenaan dengan maintenance untuk RX8 ni. Mungkin korang boleh consider selepas korang tengok video ni. Jadi kalau korang nak tahu maintenance dia okey ke tak okey, korang kena stay tune. Assalamualaikum. So, orang dah tanya. Kita pernah buat macam-macam cakap tadi, kita pernah buat video pasal Mazda RX-8 ni. Cuma kita tak jelaskan lebih terperinci tentang maintenance kereta ni. So, sebabkan kita dapat ramai komen yang tanya pasal maintenance kereta ni. So, hari ni saya uraikan sikit lah maintenance pasal kereta ni dari segi kos tayar, minyak, enjin, apa yang patut kita jaga dekat kereta ni. Okay lah. First sekali, okay, minyak hitam pula. Okay, macam minyak hitam, yang penting, okay, saya tak nak cerita minyak hitam apa yang saya pakai dan sebagainya. Ramai suggestion saya dapat. Ada yang kata pakai Motul bagus, ada yang kata pakai liquid moly bagus. So saya tak nak cakap yang mana satu yang bagus. Bagi saya sama je. So kalau minyak hitam ni yang paling penting kena jagalah. So yang paling penting kena jaga dia punya, orang kata, time dah waktu masuk servis dia, so korang kena servis dia. So kalau dah time mileage dia dah sampai tu memang kena servis. Lepas tu jangan biar minyak hitam ni kosong. Mari kita tengok enjin dia sikit, Rol. Okay, enjin dia sebaik-baiknya, Rol, untuk RX8 ni minyak hitam ni kita kena tukar berapa ribu sekali Okay, macam selalunya orang yang dah servis tu mesti dia akan tulis kan. Dia akan dah tulis dekat situ berapa kena tukar, berapa mileage yang berapa kena tukar. So itu senang je lah, korang ikut berapa mileage yang kena tukar tu korang tukar je lah. Tapi problem dia kat sini, minyak hitam tu tak ada masalah. Tak salah pun minyak hitam tu. Cuma masalah dia dekat sini, minyak hitam dia susah sikit untuk kita nak servis. So apa saya kata susah? Minyak hitam dia selalu habis. Makan minyak hitam? Yes, dia makan minyak hitam. Kereta ni memang makan minyak hitam. Sangat kuat. Tapi jangan risau, setiap kali dia minyak hitam dah nak habis, dia akan keluar lambang yang teko tu lah. Lambang teko tu, so korang tukar lah. Okey, jadi sebaik-baiknya berapa ribu kilometer kau suggest lah untuk kereta ni? Sebab kau pakai lama kan? Berapa ribu kilometer tu saya tak pasti. Yang terbaik 3,000? Dia terpulang pada masing-masing. Sebab saya pun bukan tak jaga minyak hitam. Saya senang je. Saya tak nak pening kepala. Sampai mileage yang dah ditetapkan tu, saya tukar. Senang saya ikut macam tu je. Lepas tu kalau minyak hitam tu keluar, so nak kata servis tu tak boleh nak cakap bang. Sebab kadang-kadang dia habis sebelum servis, due date servis dia. Baik. So saya kita just jaga minyak hitam je lah. So kalau korang rajin, mana-mana guy yang laki, selalunya budak-budak laki yang main kereta, of course lah akan check minyak hitam. Rol, nak tanya lagi, RX8 ni kalau kita tukar minyak hitam, berapa kos? Dengan oil filter. Dia pakai lagi satu, berapa liter dia pakai? Okey, kalau dia pakai dalam berapa liter 4 liter? 3 liter tak silap saya. 3 liter je. Tak silap saya. Jadi berapa dengan oil filter semua, average lah, anggaran lah? Kalau anggaran sekali dengan oil filter dalam 2-300 je. 2-300 tu saya rasa minyak hitam yang mahal tu. Yang okey lah kan. Jadi ada yang lagi brand. Sebab macam saya hantar mau pada dekat USJ. So dia lain kedai, lain harga dia. Jadi kalau 2-300 okey lah kan? Okey lah, not bad lah. Itu pun servis biasa je. Okey, itu dari segi maintenance yang biasa lah. Tapi tak guna juga kalau 2-300 pun. Kalau minyak hitam asyik habis je, korang kena beli lagi. So dah jadi 6 liter. Sebelum dia punya due dah habis kan.
Lagi Rol nak tanya dia punya, kita pergi kat tayar kot. Kita nak tanya tayar dia, brake pad dia macam mana? Berapa lama boleh tahan? Berapa harga? Macam brake pad dia normally saya dengan cara pemanduan saya yang lasak ni setahun lah dia tahan. Setahun tahan. So brake pad dia semua ni memang standard 4 port dekat depan, 4 port kat belakang. So dia memang standard, saya tak ada nak upgrade Brembo ke apa. Kalau tukar brake pad pun beratus-ratus. Saya tak boleh nak cakap actual harga tepat, contohlah 700, 800 sebiji, sebab ada harga lain kedai lain harga. So korang boleh tengok. So dia ratus-ratus lah, dia takkan sampai ribu-ribu lah. Itu jaminan lah. Macam tayar pula saya takkan pakai tayar biasa lah. Macam saya akan pakai yang ni Pilot Sport 4 PS4. Depan PS4, belakang PS4, depan PS3. Berapa kos tayar? Tayar ni kalau ikutkan sama juga, lain kedai lain harga, tapi kalau ikutkan average dalam 800 biji tak silap saya. Jadi dia depends on harga dia punya brand lah ya. Yang ni brand Michelin. Michelin Pilot Sport. Yang ni antara yang the best lah, ramai orang suka pakai PS4 ni. So maknanya kalau dia orang pakai brand China ke apa ke lagi murah lah. Terpulang lah ya. Lagi murah dan lagi murah lah nyawa anda untuk terbabas. Okay. Sebab kereta ni penting dia handling. Saya amat pentingkan handling dia lah. So sebab tu kalau boleh biar spend sikit lah kat tayar ke apa kan, janji puas hati. Rol, kereta RX-8 ni orang kata kereta drift, betul ke Rol? Dia kereta drift tak sangat lah, mungkin sebab dia rear wheel drive, dia tarik belakang. So by the way kereta ni kereta tarik belakang, bukan kereta tarik depan macam Honda ke apa kecuali S2000 lah. Kereta ni dia tarik belakang, dia rear wheel drive. Dan kereta ni memang boleh drift. Tapi dia bukan yang dihaskan untuk drift, sebab kereta ni perlukan RPM yang tinggi untuk kereta ni tarik body dia nak sliding semua. So bila RPM tinggi, minyak hitam cepat makan. Bila minyak hitam cepat makan, enjin senang kong. So jangan main drift dengan kereta ni. Kalau setakat hujan, jalan basah, hujan-hujan, kawasan lapang, suka-suka nak tarik-tarik, nak sliding okey lah. Tapi kalau nak main drift dengan kereta ni, saya tak sesuai lah. Better ambil Sheffiero ke GTT ke, okey lah. Itu lebih sesuai untuk drift ya. Yes. Lagi apa Rol? Lagi maintenance dia lah. Minyak pula macam ni saya dah, walaupun ni standard, cuma saya kereta ni 100% standard dari segi modifikasi, kecuali exhaust je. Macam exhaust saya pakai custom exhaust, bukan straight pipe pun, cuma saya buang silencer je lah kat bahagian tengah tu. Still ada tabung semua. Cuma macam minyak dia agak parak sebenarnya. Tak macam yang dijangkakan 1.3 je jimat, sebab dia bukan Myvi, sebab dia rotary engine. So memang size dia sama dengan Myvi, tapi cuma dia punya maintenance minyak tu tak seronok lah. Sebab RM50 97. Kereta ni masuk 97, tak boleh masuk 95. Sebab dia rotary engine. And bengkel-bengkel kawan-kawan semua suggest, memang bukan suggest lah, memang suruh masuk 97. Saya pun daripada beli kereta ni tak pernah masuk lagi lah 95. Pernah sekali try. Saya pernah try, boleh jalan. Rol, ada subscriber kita kata kalau nak jimat taruh enjin Myvi dia tu, okey ke? Okey je, tak ada masalah. Baik korang beli je Myvi, tak payah beli RX-8. Kan senang. Lagi lah, body semua ringan. Okey, lepas tu lagi satu macam kereta ni, saya pernah try sekali masuk 95. Boleh jalan, alhamdulillah. Sebenarnya tak ada apa pun, cuma beza dia esok tu enjin kong. Tapi boleh jalan kat hari yang sama tu. Beza dia enjin kong esok dia. Beza dia enjin kong. And saya dah kena dah pun. Tapi hari pertama tu boleh jalan. Okey apa boleh jalan. Bukan langsung tak boleh jalan. Okey Rol, lagi bagaimana dengan penjagaan gearbox dia Rol? Penjagaan gearbox, kereta ni paling mantap bahagian gearbox dia. Dia macam saing-saing FD2R punya gearbox lah. Tapi FD2R sedap lagi lah sebab dia smooth. Kereta ni tak pernah ada masalah gearbox. Untuk saya lah, mungkin ada orang yang RX-8 yang dah kena masalah gearbox. Saya pakai kereta ni dah 8 tahun, tak pernah ada masalah gearbox. Tak pernah ada. Honestly speaking, memang tak pernah ada masalah gearbox. So gearbox saya tak nak cerita, memang tak ada masalah. Kecuali kereta-kereta yang kawan-kawan saya pernah kena lah. Tapi yang ni ada pun 1-2 kes je gearbox RX-8 ni. Tapi tak, itu pun banyak auto lah. Manual rasanya tak ada masalah. Okay, ini bukan masalah ke ni? Yang ni tinted je. Oh, tinted. Yang ni saya tinted. So kereta ni dah tersadar dalam 2 tahun dekat luar macam ni. Kena hujan, kena panas. So dia jadilah macam ni. Ni tak ada masalah. Tengok tu, kereta sport dia sadaikan aja kat luar. Itulah bang. Tak tahu nak buat apa dengan kereta ni lah. Lalai hidupkan juga. Okay, lepas tu maintenance minyak RM50 97. Dia dapat half je, half tank. Boleh pergi berapa jauh? Berapa kilometer? Berapa kilometer tu kalau daripada Shah Alam, Seksyen 7 ni,
kalau kita pergi melawati Kuala Lumpur, melawati siapa yang tahu melawati lah, belas-belas tapak sana tu. Yang helikopter tempas tu tadi tu. Yes, betul. Baru lagi tu isu tu. Dekat area melawati sana, lepas tu kita patah balik ke Shah Alam, dah kuning lah. Okey lah. Okey lah dalam itu kalau bawa maintain dalam 160, itu kalau maintain dalam 160 km, maintain dalam 170 km, tu kalau maintain. Kalau jenis enjut, kereta ni full tank pergi balik Genting dah habis lah. Kalau jenis kaki enjut macam saya ni berhemah, tak suka enjut-enjut kereta. Okey. Cuma saya suka buat laju je. Okey, lagi-lagi apa Rul? Dalaman dia pula macam mana? Maintenance dalaman dia? Sebab ada juga kita punya subscriber yang komen sebelum ni, "Ui, teruknya dia punya Merkah tu." Dia cakap kan, teruk lagi daripada Wira dia kata. Baik beli Wira dia cakap macam tu. What do you expect? This 2003 car. Kereta tahun 2003. So memanglah Merkah. Wira pun boleh beli juga, tak ada masalah. Tapi material plastik lah. Kita bukan material plastik lah. Come on. Okay, so ada juga. RX ni memang ada material, certain material yang plastik. Saya tak nafikan. Contohnya dekat bahagian sini, handrest tapi untuk orang belakang. Yang ni handrest untuk orang depan. Beza bunyi. Yang tu dengan yang ni. So yang ni plastik, yang ni bukan plastik lah. So kita pun tak penting sangat untuk orang belakang. Kalau nak pentingkan untuk orang belakang, better kita beli apa ke nama? Tak Rul, yang tengah tu macam annoying sikit lah. Untuk apa dia buat yang kat tengah tu? Oh yang tu, okey. Yang tu dia punya, maaf ada bantal. Okey, yang tu, okey, saya tunjuk sikit. Maaf lah kereta kecil. Spiderman pun ada? Spiderman pun ada. Biasalah kereta family. Saya RX ni buat kereta family je. Yang tengah tu sebenarnya untuk apa Rul? Okey, yang tengah ni pula. Annoying lah. Memang dia super annoying. Dan dia memang super annoying. Tapi yang ni dekat sini, orang belakang dia boleh simpan barang. Apa-apa barang lah yang dia nak simpan. Kalau kita, ada compartment dekat sini. So kalau nak pergi jalan jauh ke apa ke, so tak payah nak pegang barang tu. Barang-barang kecil lah maksudnya. So dia boleh letak dekat sini lah. Dia nak tak kunci ke wallet dia ke apa ke, semua kat dalam ni. So tak bersepah lah. So dia boleh letak. So contoh kalau dia nak letak bag pun, bag besar ni pun saiz okey je, muat. Settle. Kalau dia minum air kan, perjalanan jauh nak pergi Johor, tapi naik kereta sempit macam ni, nak minum air, takkan nak pegang air tu. So dia letak ada compartment juga untuk air, 2 cup holder dekat sini. Lepas tu yang ni untuk orang depan punya lah. Untuk orang depan, compartment orang depan dengan cup holder, tapi saya letak barang dekat bahagian depan. Macam-macam ada kat situ ya? Macam-macam ada kat sini bang. Beda jadi kereta family ni biasalah. Jadi rupa dia kalau kita buka macam ni lah Macam Rolls Royce. Wah, betul macam Rolls Royce. Sebenarnya kereta ni boleh jadi kereta Rolls Royce tapi yang kecil. So tapi tak ada masalah. Okey, tingkap ni boleh buka. Satria tak boleh buka. Tengok. R35 pun tak boleh buka. So nampak tingkap ni boleh buka. Tapi macam saya cakap, dia tak penting ke orang belakang. Okey, kau nak buka tingkap, fine, aku buka. Cukup syarat je. Itu je lah. Okey. Maintenance tadi, minyak kita dah cerita, servis kita dah cerita, tayar kita dah cerita, black pad pun kita dah cerita. Lagi apa yang korang nak tahu pasal maintenance RX ni? Maintenance belah dalam tak ada sebab dia bukan electronic car macam kereta-kereta yang sekarang latest car macam Mustang, macam GTR, macam Audi. Dia tak banyak electronic car dekat, dia tak banyak electronic barang-barang elektronik dekat belah dalam. Dia tak ada screen, dia tak ada apa. So memang senang nak maintain lah. Dia more kepada fokus untuk track. So kalau korang nak cari kereta yang cornering bagus, inilah kereta dia. Okay. So sekarang macam mana Rol? Boleh beli ke tak boleh beli ni? Semua orang boleh beli. Okay, so as long ada bawah 50,000, duit bawah 50,000, boleh beli. Cuma nak maintain tu. Macam engine, maintenance untuk engine 6,000 untuk satu engine, untuk engine half cut lah. Tapi tengoklah macam mana korang jaga. Kalau korang jenis tak pandai jaga macam saya ni, memang 3-4 bulan sekali tukar enjin lah. 6,000. Kalau dah 10 kali macam saya, dia dah 60,000. So nak beli tu semua boleh beli. So nak maintain kereta ni je. Kalau ada orang tanya lagi, enjin pula dah dicerita. Yes, enjin dia masalah, tapi kena pandai jaga. Kalau tak pandai jaga macam saya, memang 10 kali lah tukar. Yang ni baru saya start pandai jaga lah. Saya dah masuk barang-barang standard balik. So insyaAllah kereta ni tak ada masalah lah lepas tu. So dari segi maintenance, minyak tadi semua saya dah cerita. So pandai-pandai dah korang, duit masing-masing, dah tahu kemampuan masing-masing, bajet masing-masing. Beli ikut orang kata apa, ukur baju kat badan sendiri. Jangan tak ada duit pun nak pakai juga sport car. Of course kita semua nak pakai sport car, tapi kita usahakan sampai dapat
jangan terlampau terkejar-kejar ikut trend. Semua orang pakai Mustang, kau nak pakai Mustang. Semua orang nak pakai sport car, kau nak pakai sport car. Keinginan tu ada, tapi make sure bajet korang cukup, okey? Jangan memudaratkan diri. So itu je lah pesanan saya. So conclusion dia, it's up to you guys. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Okey, jadi itu dia tadi penerangan yang amat panjang lebar dan juga pada saya amat detail yang telah diberikan oleh Khairul berkenaan dengan kereta Mazda RX-8 ni. Dan kalau tanya aku lah Khairul aku rasa aku nak belilah sebab aku check dekat online kereta ni dalam 30-40 ribu dah dapat lah. Yes, betul. Dan macam kau cakap tadi lah, cuma kena behave sikit naik kereta ni. Dia memang kena belai-belai. Betul. Kereta ni kena belai-belai, dia kena sayang-sayang. Dia sangatlah manja. Sangatlah manja. Jadi sekarang ni kalau kita fikir balik, mana nak dapat kereta sport 20-30 ribu yang cantik macam ni. Betul. Jadi kalau tanya saya personally, saya akan beli. Dan kepada korang semua yang telah tengok video ni dan dengar apa Khairul cakap tadi, terpulang kepada pendirian dan juga keputusan masing-masing dan beli ikut keperluan. Tanya diri sendiri, korang betul-betul minat ke dengan kereta ni, dan tanya balik boleh ke korang maintain kalau korang beli, sebab itu yang paling penting. Dan kami di sini hanya memberikan suggestion atau cadangan saja. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terpulang kepada pendirian dan juga andaian ataupun kehendak masing-masing. Jadi setakat itu saja video kami pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. So korang yang tengah tengok video ni, kalau belum subscribe channel ni. Dan apa yang saya minta kat dalam video ni adalah korang kena like, komen, share juga video ni, dan last sekali subscribe. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih kerana menyokong kami. Bye.